Oke, salam dan salam sejahtera. Dan saya minta maaf kalau saya dilihat begitu aktif sekali untuk membidas ataupun untuk menyerang kembali kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Parti Bersatu ataupun Parti PAS ataupun komponen Perikatan Nasional itu sendiri. Karena kita tahu sekarang ini Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun dinobatkan sebagai Perdana Menteri yang ke-10. Kita lihat apa yang berlaku pada langkah seretan yang lalu. Ini adalah satu perkara yang merugikan negara. Apa yang berlaku apabila langkah seretan itu berlaku, apabila isu perkauman, isu agama dimainkan, yang mana mereka konon-kononnya hendak menubuhkan kerajaan Melayu Islam, akhirnya yang susah bukan saja orang Melayu Islam, tetapi keseluruhan rakyat Malaysia. Apa terjadi? Kita tahu sewaktu mengambil alih kerajaan dan akhirnya lonjakan COVID itu yang mana mengakibatkan ramai kematian. Tetapi hari ini mereka berjaya bahawa seolah-olah Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri yang paling berjaya di abad ke-2020 ni. Begitu juga kalau kita lihat kenyataan daripada Presiden PAS. Seolah-olah PAS itu adalah satu parti yang hebat yang boleh membentuk kerajaan, yang apabila mereka duduk dalam kerajaan itu nanti, maka kita ini akan tidak mempunyai hutang negara, kita akan mendapat lonjakan ekonomi. Hakikatnya telah kita lihat apabila PAS berada dalam kerajaan, apa yang dikatakan oleh pemimpin PAS, umpama angin lalu yang kosong saja, yang dia berlalu lepas tu hilang macam tu. Itulah parti PAS ada dalam kerajaan. Dan kita juga lihat apabila hari ini mereka begitu aktif untuk menyerang dengan menggunakan isu perkauman, yang mana melibatkan isu agama juga. Ini adalah satu yang tidak baik. Dan kenapa saya harus membidas perkara ini? Bukan kerana hari ini yang menjadi Perdana Menteri itu adalah Presiden saya. Saya sebagai anak muda yang telah pun diberi amanah, apalagi contohnya saya menyandang jawatan sebagai Ketua Penerangan PKR Sarawak itu, saya perlu berani ke arah yang betul, ke arah yang apabila parti kami difitnah, apabila Perdana Menteri kami difitnah, maka saya perlu keluarkan kenyataan ataupun perlu saya bidas dengan orang kata tidaklah saya melihat bahawa seolah-olah saya itu ada jawatan tetapi tidak buat kerja. Bukan juga bermaksud saya hendak menunjuk bahawa hari ini saya berani kerana sudah pun kami ada kerajaan. Bukan begitu, tetapi kita lihat kepada bahawa kejatuhan Pakatan Harapan 22 bulan itu siapa yang mulakan? Ini adalah kerja Perikatan Nasional, kerja Tan Sri Muhyiddin Yassin yang gila nak jadi Perdana Menteri, kerja Presiden PAS yang gila hendak menjadi Duta Khas Bertaraf Menteri, yang mana mereka rasa bahawa jawatan-jawatan ini akhirnya boleh memberi kenikmatan ke dalam hidup mereka, bukan kepada rakyat. Dan kita lihat apa tujuan PAS masuk dalam kerajaan? Tujuannya adalah untuk mereka rasakan bahawa biar pemimpin-pemimpin mereka jadi menteri dan akhirnya mereka boleh mengagihkan kadimah-kadimah yang ada dalam kerajaan ini sesama mereka. Contoh kalau kita lihat apabila kerajaan Perikatan Nasional itu memerintah negara, sehingga hari ini dipetikaikan oleh rakyat adalah isu vaksin yang mana melibatkan 600 bilion. Ini bukan satu perkara ataupun satu daripada yang kita dengar jumlah yang sedikit. 1 bilion itu bersamaan dengan 1000 juta. Bayangkan 600 bilion. Kalau 100 bilion pun sudah banyak. Jadi di abad ini, kalau sebegitu banyak duit, kalau disalahgunakan juga, kita rakyat sangat kecewa lah. Jadi apa yang saya sebagai rakyat, sebagai anak muda lihat adalah, saya lihat berlaku satu ketirisan di sana. Kerana kita lihat bagaimana sebenarnya PAS itu boleh menang banyak kerusi, yang mana mereka mainkan isu perkauman, di sambil-sambil itu mereka juga ada dana-dana yang kita lihat sehingga kan PAS hari ini tidak membuat tin Milo pun. Begitu juga dengan parti yang begitu baru seperti Perikatan Nasional. Dia masuk PRN bertanding, dia masuk PRU ke-15 ini. Mereka ada dana yang begitu banyak. Apakah Presiden Perikatan Nasional ini mempunyai uang yang begitu banyak? Siapa yang mendanai mereka? Jadi kalau orang mendanai, kita tidak boleh percaya. Parti Pakatan Harapan juga ada juga duit, tapi tidak sehebat itu. Begitu juga UMNO.
UMNO lebih gah daripada Perikatan Nasional dahulunya. Tetapi tidak sehebat itu pula hari ini. Jadi itu yang rakyat bertanya. Adakah 600 bilion itu melibatkan PRU ke-15 ini? Ataupun masih ada lagi sisa-sisa duit? Ataupun disalahgunakan peruntukan 600 bilion ini tadi? Jadi ini penting. Tetapi apa yang kita dengar daripada pemimpin PAS ini, yang mana mereka rasakan bahawa mereka layak nak memerintah, tetapi mereka tidak melihat ke arah mereka mampu ke tidak. Yang mereka tahu, mereka apabila menang, contohnya dapat kerusi banyak, dan mereka rasa bahawa Perikatan Nasional itu perlu membentuk kerajaan. Mereka fikir bahawa mereka boleh jadi menteri. Begitu juga mereka-mereka yang rapat dengan mereka, sekutu kaum kerabat mereka, akan diberi jawatan-jawatan dalam kerajaan. Yang mana fungsi kerajaan itu apabila mana kita lihat Perikatan Nasional memerintah negara tidak memberi impak apa-apa pun. Akhirnya Perdana Menteri digelar sebagai abah kau, dan akhirnya diadakan juga Perdana Menteri lockdown. Dan akhirnya rakyat sampai menggantung bendera putih. Ini adalah zaman Muhyiddin. Hari ini dia nak jadi Perdana Menteri. Dia cuba sedaya upaya. Dia rasa bahawa kali ini kali terakhir untuk dia nak menjadi Perdana Menteri untuk percubaan dia. Dan dia tahu kalau ini dia gagal, maka lepas ini dia tidak berpeluang lagi. Dan saya rasa juga Presiden PAS juga merasakan begitu. Jadi mereka rasa kalau sekali lagi mereka jadi kerajaan, dan akhirnya mereka jadi menteri, terutamanya geng-geng PAS ini tadi, mereka akan dapat pensiun yang banyak. Inilah satu planning mereka yang tidak menguntungkan rakyat sebenarnya. Dan otak mereka hanyalah kepada keuntungan pribadi. Jika PAS berada dalam kerajaan sekalipun, dia tidak akan memberi apa-apa manfaat. Kita tengok, hari ini dia mempertikaikan apa kerja Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia membuat propaganda yang menyebabkan perpecahan kaum, menyebabkan kita lihat isu agama dimainkan. Apakah dia akan betul-betul memberi impak yang besar ataupun memberi limpahan ekonomi kepada negara ini? Tidak. Memang akan membuatkan lagi porak-poranda lebih besar, membuatkan mudarat kepada negara itu lebih besar. Jadi itulah kerjanya Presiden PAS ini, yang mana dia bukan membawa ideologi politik, tetapi dia membawa ideologi yang mana dia menuduh DAP seperti komunis. Tetapi kalau kita lihat ideologi dia lebih teruk daripada parti komunis yang dia katakan itu. Kerana dia boleh menyebabkan banyak perpecahan. Dan jika kita tidak membenteras daripada hari ini, jika kita tidak melihat perkara ini secara dalaman yang begitu serius, dia juga boleh mengakibatkan pertumpahan darah. Ini yang rakyat gusar dengan kenyataan-kenyataan ini. Jadi kami sebagai orang yang ada jawatan ataupun kepimpinan dalam parti kami sendiri, kami harus menjawab perkara ini, isu-isu ini cepat. Kalau tidak, rakyat di luar juga tertanya-tanya. Kita juga berdepan. Contohnya seperti saya adalah ketua penerangan PKA Sarawak. Jika saya tidak keluarkan satu kenyataan media yang boleh menyenangkan hati pengikut-pengikut ataupun ahli-ahli di bawah, jadi bagaimana mereka nak ada landasan? Dulu kita dah pun memberi ruang yang begitu luas untuk parti seperti Bersatu, seperti parti-parti di luar yang menjadi pembangkang, terutamanya PAS waktu itu, untuk mereka membuat kritikan ataupun mereka bebas bersuara. Tetapi kita telah pun memberi ruang itu, dan akhirnya kerajaan kita tumbang disebabkan oleh kita punya kealpaan itu kepada apa yang mereka buat. Mereka mainkan PH 22 bulan gagal, ISET, mainkan isu arak, mainkan isu LGBT. Semua isu dimainkan oleh PAS ini tadi boleh membuatkan terutamanya orang-orang Melayu dan juga orang Islam merasa gusar. Padahal ini adalah satu propaganda yang betul-betul dibuat oleh pemimpin-pemimpin PAS. Tetapi apabila mereka sendiri berada di dalam kerajaan, kita lihat mereka boleh buat sewenang-wenangnya. RUU 355 mereka tak boleh buat. Isu LGBT mereka senyap. Isu ABIB mereka senyap. Isu apa lagi? Isu judi, isu arak, bagai-bagailah. Jadi perkara ini satu pun PAS tak buat. Dan kita lihat duta khas bertaraf menteri sampai ke sudah
Satu apa pun tak ada. Jangan lagi cerita pemimpin-pemimpin PAS. Menteri airnya pun tinggal air. Tetapi saya lihat seteruk mana pun parti PAS masih hebat. Kerana lepas ini, kalau saya yang kerajaan, bukan kita berdendam, tetapi contohnya macam Kelantan, Terengganu, masih memberi sokongan yang mutlak kepada PAS. So lepas ini mintalah bantuan dengan PAS. Bagaimana nak menguruskan negeri. Jadi kita lihat, apabila kita mengkritik isu air di Kelantan, bermaksudnya orang Kelantan masih sokong kepada kepimpinan yang seperti ini, maka biarlah. Kalau saya lihat seperti itu, bukan kita melihat kenapa kita nak bantu. Kita sudah sedaya upaya nak bantu, tetapi kita lihat orang ini tidak nak perubahan. Mereka terlalu memainkan isu kenegerian. Tetapi pergi mencari kerja di tempat lain. Ini adalah satu yang bukan menguntungkan. Kerana propaganda yang berjaya dibawa oleh pimpinan PAS ini menyerap ke akar ubi, menyerap kepada rakyat yang di bawah, yang seolah-olah mereka tidak mahu perubahan itu berlaku di sana. So, jangan salahkan orang lain sebenarnya. Sama juga macam di Sarawak. Kita sibuk dengan satu kepimpinan lain. Akhirnya, kita rakyat mengeluh. Dan yang dapat balanya ataupun yang dapat permasalahan besarnya adalah kita rakyat ini. Contoh air di Kelantan. Rumah Menteri Besar Kelantan penuh dengan air. Rumah orang-orang politik di Kelantan penuh dengan air. Tapi rakyatnya menderita. Contoh macam itu. Sama juga di Sarawak. Kita komplain masalah jalan, masalah pengangkutan. Tapi kita tetap juga menyokong parti itu. Maka itu juga jalannya yang terakhir. Dia sama juga. Jadi itulah kita ini. So, saya harap kita di luar, saya sendiri juga, kalau ada isu-isu yang sebegini, saya akan menjawab dengan cepat supaya rakyat paham. Kerana media hari ini penting untuk kita terus keluarkan supaya rakyat tidak lagi merasakan bahawa adakah perkara itu betul, adakah perkara ini salah. Jadi kita boleh menjawab dan akhirnya rakyat paham di situ, boleh menilai. Sekian, terima kasih.